Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Ahli Hijrah 15 Oktober. Bersama saya Khadijah Faisal dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Kita lihat dulu tajuk utama malam ini. Rumah pusaka hanyut sekelip mata. Juga pindah sehelai sepinggang, keperluan pakaian dalam wanita mendesak. Hujan lebat berterusan sejak jam 8.30 pagi tadi menyebabkan beberapa kawasan dinaiki air akibat limpahan sungai utama iaitu Sungai Batu, Sungai Klang dan Sungai Gombak. Unit Media Jabatan Perancangan Korporat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL berkata kawasan terjejas ialah Jalan Pantai Baharu, Jalan Parlimen iaitu Bulatan Dato' On dan Jalan Kinabalu. Kawasan lain yang terjejas ialah Jalan Maharaja Lela, Jalan Travers, Jalan Damansara iaitu bawah Jejambat Semantan dan berhadapan Universiti Tunku Abdul Rahman, Jalan Sultan Azlan Shah dan Jalan Sultan Petaling Street. Kejadian itu berpunca daripada taburan hujan yang sangat tinggi iaitu melebihi 60 mm per jam yang mana bacaan hujan di stesen hujan pusat bandar melebihi 114 mm per jam. Semua laluan utama di pusat bandar sudah dibuka. Sementara itu, sekumpulan 21 murid dan 4 guru Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika Kemas di Kampung Klang Gate menempuh detik cemas apabila bilik darjah mereka dinaiki banjir kilat susulan hujan di Lembah Klang sejak awal pagi tadi. Beberapa lokasi di sekitar kawasan itu dinaiki air susulan kejadian limpahan air sungai berhampiran. Banjir dianggarkan pada paras pinggang dewasa. Pengguna jalan raya dinasihatkan berhati-hati melalui kawasan yang masih belum surut sepenuhnya. Lima pam statik diaktifkan di BKL bagi membantu melancarkan pergerakan aliran trafik yang terjejas akibat banjir pagi tadi. Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa memaklumkan tindakan pantas itu memastikan kawasan dinaiki air terutamanya Jalan Parlimen terkawal. Alhamdulillah dengan tindakan yang pantas daripada DBKL, kita telah mengaktifkan pam untuk memastikan air dan kita tambah lagi pam untuk memastikan air di kawasan Parlimen itu cepat disurutkan dan kemudiannya kita juga mencepatkan sistem tunnel, smart tunnel supaya air cepat keluar daripada kawasan yang banjir. Jadi alhamdulillah. 2 buah pam statik diaktifkan di Jalan Sultan Azlan Shah, manakala 3 lagi di sekitar Bulatan Dato' On untuk menyedut air yang bertakung. Kerja-kerja pembersihan di sekitar Jalan Parlimen dan Jalan Sultan telah siap diselesaikan. Majoriti kawasan yang terlibat dapat dikawal dan air yang bertakung telah surut dalam tempoh 30 minit. Sementara itu, tanah runtuh dilaporkan berlaku di kawasan lereng Bukit Jalan E6 Taman Melawati sekitar jam 11.30 pagi tadi. Kejadian itu diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi. Situasi itu berdasarkan kenyataan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Hulu Klang, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali di Facebooknya selepas turun meninjau ke lokasi kejadian. Sementara itu, penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor dalam kenyataan berkata, selepas laporan diterima pada jam 11.42 pagi, 6 pegawai dan anggota dikerah bersama jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Ampang ke lokasi kejadian. Tanah runtuh berlaku di lereng bukit berkeluasan 20 x 20 meter serta runtuhan setinggi 30 meter. Menurut Ahmad Mukhlis, setibanya di lokasi, Komando Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 KUP Syamsul Syahar mengesan tanah runtuh di tebing bukit. Tiada kemalangan jiwa dalam kejadian itu dan JBPM bersama beberapa agensi berkaitan sedang meneliti rapat situasi dan keadaan cerun di Taman Melawati, Selangor susulan tanah runtuh di kawasan itu pagi tadi. Sementara itu, di Kedah, penduduk sedih hanya mampu lihat rumah pusaka hampir 50 tahun roboh dan dihanyutkan arus deras. Muhammad Naim Asri Baharom, 46 tahun berkata, rumah tinggalan orang tuanya di kampung Teluk Rambung Baling dibadai air sungai yang datang membawa batu serta lumpur, meruntuhkan dinding serta membawa barangan perkakasan rumah.
Muhammad Naim berkata hujan lebat lebih 2 jam itu mengakibatkan aliran arus sungai deras menghentam titi sepanjang 15 meter di hadapan rumah sebelum masuk ke dalam rumah. Katanya sebelum ini dia membina tembok bata bagi menghalang air dan pasir. Namun tembok berkenaan hanyut di bawah arus sungai. Dia bergenang air mata melihat satu persatu struktur rumah roboh di bawah arus. Lebat memang hujan lebat lah dengan angin pun. Dalam pukul 7 tu, saya dengar cakap, ada Haji Ramai cakap, rumah saya dah jatuh. Ramai tengok ayah dah masuk dah langgar bahagian dinding depan lah. Memanglah rasa sedih, ada nak dinyatakan lah, tak dinyatakan. Nak cakap kerugian tu, dah banyak. Kerugian orang lebih, jadi ikut masa sekarang tak dapat dinyatakan kan, tak dapat dinilaikan dengan sentimental value kan. Tiada lagi harapan untuk dia tinggal di rumah itu dan terpaksa mencari rumah lain untuk disewa. Sementara itu, menurut kakaknya Rosnah Baharum, 48 tahun, kejadian itu mengakibatkan mereka sekeluarga trauma dan sedih kerana rumah ini adalah tempat dia membesar bersama 5 adik-beradik lain sejak ibunya Ramlah Jaafar meninggal dunia pada 2006. Air paling derah lah. Lepas tu, selalunya air banjir kecil-kecil je, rumah tak masuk, putus, titi tak putus kan. Kali ni mari, semua putus titi. Tu. Lepas tu, kira terkejut lah kan, bila mari macam ni kan. Lepas tu pula malam. Masa dia mari tu malam. Dan di Perak, banjir semakin memburuk sehingga ada mangsa yang terpaksa berpindah sehelai sepinggang. Keadaan itu menyebabkan pakaian dalam menjadi rebutan mangsa banjir di pusat pemindahan sementara PPS. Kebanyakan mangsa, terutama golongan wanita yang ditemui, melahirkan rasa tidak selesa kerana tidak dapat menukar pakaian asas wanita itu. Memerlukan sangat sebab pun ramai yang tak ada, yang kadang keluar pun yang tak ada anak ni, semua tinggal seles pinggang. Tak ada keperluan. So, nak tukar baju semua ni macam mana tu? Tak ada Betul baju pun ada orang bagi sedekah-sedekah. Sekarang ni semua mangsa banjir kat sini memang sangat harapkan pakaian. Pakaian, satu lagi barang-barang dapur pun habis semua. Ada juga dalam kalangan mangsa banjir yang mengambil inisiatif mengumpul sumbangan daripada keluarga dan rakan untuk membeli pakaian asas wanita itu. Menurut Aziati Muhammad Saleh, menyedari pihak pengurusan bencana negeri perlu memantau banyak PPS di negeri itu, dia mencari jalan sendiri untuk membantu mangsa banjir. Baca WhatsApp mengatakan pakaian lagi penting, terutama pakaian dalam. Sebab dia orang dah 3 hari kat sini memang dah tak ada salin dah kan. Sebab dia orang masih tak boleh balik lagi rumah dah. Barang dia orang pun semua dah tak elok. Jadi saya ada buat kutipan daripada sahabat-sahabat saya dengan adik-beradik saya. Jadi duit tu saya fikir baik saya manfaatkan, dan kebetulan kat depan tu ada Cina jual. Jadi saya beli. Sementara itu, Menteri Besar Datuk Seri Sa'rani Muhammad berkata, banjir yang berlaku di Perak kali ini adalah antara yang terburuk selepas 2014, terutama di daerah Sungai Siput. Beliau pada masa sama menzahirkan rasa sedih kerana ada dalam kalangan mangsa yang perlu berpindah sehelai sepinggang. Katanya keadaan itu berlaku kerana paras air naik mendadak ekoran pelepasan air di empangan Temenggur serta Kenering, dan pihak Tenaga Nasional Berhad TNB tidak dapat memaklumkan segera kepada orang ramai. Kita faham TNB tak boleh menyimpan lama air di empangan kerana dibimbangi menyebabkan empangan itu pecah. Disebab itu mereka melepaskan air. Kita tak akan menyalahkan TNB melepaskan air sebab itu kerja dia, empangan dia. Tapi kita minta ada koordinasilah, dimaklumkan kepada jabat-jabat daerah di bawah sini. Jelas Datuk Sa'rani, pelepasan air di empangan terbabit yang dibuat oleh TNB setakat ini terkawal dan ia perlu dilakukan bagi mengimbangi kadar kemasukan dan pelepasan air. Datuk Sa'rani berkata demikian kepada media selepas meninjau pusat pemindahan banjir di PPS SK Lasah, Sungai Siput petang tadi. Kawasan yang terjejas ialah Sungai Siput dalam daerah Kuala Kangsar serta daerah Hulu Perak, Mualim, Kerian serta Hilir Perak. Projek Tempatan Banjir Pahang perlu disegerakan demi keselamatan dan keselesaan rakyat. Titah Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Hayatuddin Al-Mustafa Billah Shah itu berikutan perubahan cuaca dalam negara mengakibatkan cuaca tidak menentu dan banjir secara tiba-tiba.
pembinaan tempatan banjir ini khususnya di Temeloh ini, Sungai Semantan, dan di Bentong, di Lipis tak salah saya lah, dan di Kuantan ya, agak dapat dipercepatkan. Saya dimaklum tempat ini sudah pun ada projek-projek saya kecil-kecilan ya di beberapa daerah, dan saya harap yang besar ni perlu dicepatkan khususnya di Sungai Semantan. Dan dalam pada itu saya harap sungai-sungai di Semantan ni, di daerah ni cuba diperdalamkan lagi. Baginda bertitah demikian ketika berangkat melawat dan menyampaikan sumbangan kepada mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sri Semantan dekat Mentakap. Sebelum itu, baginda turut berangkat ke PPS di Sekolah Kebangsaan SK Desa Bakti. Dalam pada itu, Al-Sultan Abdullah mengakui banjir yang berlaku kali ini cepat berbanding tahun-tahun sebelumnya. Baginda turut berharap pegawai kerajaan dan mereka yang membantu secara sukarela dapat memberi bantuan sebaik mungkin dan tidak pilih kasih dalam soal memberikan bantuan dan saling membantu di PPS terlibat. Titah baginda lagi, penduduk yang terlibat banjir dinasihat untuk tidak mengingkari arahan dari pihak berkuasa dan menyalahkan mana-mana pihak. Alhamdulillah, bertemu kembali. Seorang suri rumah dihadapkan di Mahkamah Magistrate Dungun atas 3 pertuduhan membunuh 3 pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM Dungun minggu lalu. Tertuduh Norizan Ismail 49 tahun kelihatan keliru sepanjang berada di kandang tertuduh dan tiada pengakuan direkodkan. Sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Amirah Fatihah Osman. Ibu 3 anak itu hanya memberitahu faham pertuduhan membunuh apabila ditanya jurubahasa mahkamah. Tertuduh didakwa menyebabkan kematian Muhammad Akmal Muhammad Tukirin 25 tahun, Ku Adib Aizat Ku Azmi 20 tahun dan Khairil Anwar Jamaluddin 20 tahun. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Jalan Pantai berhampiran Universiti Teknologi Mara UiTM Dungun 7.30 malam 9 Oktober lalu. Norizan didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara maksimum 40 tahun serta minimum 12 sebatan sekiranya tidak dijatuhkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Mahkamah memerintahkan Norizan menjalani pemeriksaan mental di Hospital Permai Johor Bahru dalam tempoh sebulan. Sementara itu, di Mahkamah Session Kuala Terengganu, wanita tersebut didakwa atas pertuduhan cubaan membunuh sehingga mendatangkan kecederaan kepada seorang lagi pelajar UiTM Dungun dalam kejadian yang sama. Namun, tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Zul Zakikuddin Zulkifli. Berdasarkan pertuduhan, dia didakwa melakukan perbuatan cubaan membunuh sehingga menyebabkan kecederaan kepada Muhammad Ammar Danish Muhammad Ridwan 20 tahun pada 7.35 malam 9 Oktober lepas di Jalan Pantai berhadapan UiTM Dungun. Kesalahan di bawah Seksyen 307-1 Kanun Keseksaan itu memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun dan denda, dan jika perbuatan itu menyebabkan kecederaan kepada seseorang boleh dikenakan penjara sehingga 20 tahun. Kes akan disebut semula 18 November. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Nabihah Hanim Ayim dan tertuduh diwakili Peguam Ghazali Ismail daripada Tetuan Ghazali Ismail & Co. Dan selepas ini, ahli GISB percaya dapat syafaat Abuya selamat di alam barzah. Berikan pendidikan awal yang menarik dan terbaik untuk anak anda. Sertai kami, Al-Kauthar Edukids. Yayasan Mihrab mengajak anda bersama-sama dalam misi menyantuni golongan asnaf dan mereka yang memerlukan, kerana kami percaya setiap manusia berhak atas kasih sayang dan perhatian. Infak anda tidak hanya meringankan bebanan, malah memberi mereka harapan untuk keluar daripada kesulitan. Mulakan infak anda pada hari ini. Sertai Yayasan Mihrab mengukir senyuman pada wajah yang selama ini dibasahi tangisan. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Siapa yang pernah buat benda tu, Nabi kata nudiya fil jannah. Syurga duk panggil dia. Dia kata, ya Rasulullah, ada tak ada orang yang semua pintu panggil dia? Dia ni bukan pintu semayang saja panggil, bukan pintu jihad saja panggil, semua pintu panggil dia. Ada tak ada orang macam ni? Jawab Nabi SAW, na'am. Nabi kata ada. Seorang anak dia teringin, bapak dia pegang dagu dia, sikat rambut. Tapi bapak tak pernah simpan rambut untuk anak dia, botak je entah ni. Imam tak menjadi, baca Quran tak pernah dia ajar. Anak tak akan hormat pada kita. Ini bila ular masuk dalam rumah, bapak melari tak kata. Apa bapak aku ni tak nunjukkan hero. Bertemu kembali. Pengikut Global Ikhwan Service and Business Holdings yang Berhad GISBH yakin mereka akan selamat di alam kubur kerana dibantu syafaat Abu Ya Asy'ari Muhammad untuk menjawab soalan malaikat mungkar nakir. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata, perkara itu antara perkara menyeleweng yang menyeleweng akidah, syariah dan akhlak, tasawuf atau muamalat yang dikenal pasti menerusi sesi temu bual bersama saksi. SBH antara penyelewengan adalah merangkumi akidah, syariah dan akhlak atau tasawuf dan muamalat. Berkaitan dengan akidah, GISBH meyakini bakal munculnya Imam Mahdi yang gaib selama ini yang merujuk kepada Syekh Suhaimi. Yang kedua, Fatah At-Tamimi ataupun pemuda Bani Tamim merujuk kepada Abu Ya Asy'ari Muhammad yang juga gaib dan akan muncul bersama Imam Mahdi iaitu Syekh Suhaimi sebagai pembantunya di akhir zaman nanti. Dan yang ketiga, meyakini bahawa semua ahli akan selamat di alam kubur kerana dibantu oleh syafaat Abu Ya Asy'ari Muhammad untuk menjawab soalan mungkar nakir. Beliau berkata demikian pada sesi penerangan menteri mengenai perkembangan dan tindakan di peringkat Jabatan Perdana Menteri berkaitan isu GISBH di Dewan Rakyat. Datuk Dr. Muhammad Naim berkata, berhubung penyelewengan syariah, jemaah didoktrin untuk memohon keberkatan bukan lagi kepada Abu Ya, tetapi kepemimpinan seperti ahli lembaga pengarah. Jelas Datuk Dr. Muhammad Naim, ahli lembaga pengarah itu yang dilantik serta melaksanakan solat jamak setiap hari dan tidak melaksanakan solat Jumaat. Jelas beliau lagi amalan bertabaruk pula mengharapkan berkat Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantara melalui air basuhan tangan, tisu dan kain digunakan pemimpin, air rendaman baju, rambut, janggut dan darah bekam pimpinan serta bekas pimpinan. Sistem kewangan Islam dan perlindungan takaful perlu dilihat sebagai lapisan kedua yang perlu ditingkatkan dalam usaha menyempurnakan ekosistem pembangunan pensijilan halal di negara ini. Kedua-dua instrumen itu adalah lapisan kedua yang dilaksanakan selepas kejayaan sistem perniagaan berstatus halal dan thayyiban. Kita aspek pensijilan halal itu, kita sudah boleh katakan sangat membanggakan, malah diiktiraf sebagai yang terbaik di dunia. Namun kita perlu melihat layer yang seterusnya. Maknanya layer yang pertama itu sudah selesai halal thayyibannya, tetapi level yang kedua iaitu dari segi aspek pembiayaannya. Pembiayaan itu sebagai contoh untuk membesarkan lagi perniagaan apabila pergi ke sistem kewangan perbankan, kita elakkan daripada konvensional kerana untuk menghalalkan keseluruhan aspeknya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada seminar sinergi halal dan zakat produkku halal hasilku berkat. Seramai 600 usahawan menyertai seminar anjuran MAINS. Sempena seminar itu, Dr. Zulkifli turut menyaksikan penyampaian zakat perniagaan oleh Etika Family Takaful Berhad. Bank Simpanan Nasional dan Bank Pembangunan Malaysia Berhad membabitkan jumlah keseluruhan 1.3 juta ringgit. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu kerajaan akan meneruskan aktiviti promosi dalam kalangan para usahawan supaya menjadikan sistem kewangan dan perlindungan Islam sebagai sebahagian daripada status halal perniagaan mereka.
Sebanyak 30,000 berjaya dijana daripada projek dapur digital Cloud Kitchen dalam masa kurang 2 bulan. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa, projek tersebut merupakan satu langkah besar kerajaan dalam usaha memperkasakan komuniti B40 khususnya ibu tunggal dan golongan belia. Jelasnya projek dapur digital melibatkan 5 projek perumahan rakyat PPR yang dijadikan sebagai dapur digital community termasuk PPR Wang Sesari, PPR Intan Baiduri, PPR Kampung Limau, PPR Kerinci dan PA Setapak Jaya sejak Februari tahun ini. Tambahnya lagi, inisiatif tersebut dapat memberikan impak sosial dan ekonomi kepada komuniti setempat untuk menoktahkan kemiskinan tegar di bawah upaya @Puji. Jadi insya-Allah saya yakin akhirnya program ini bukan saja dapat membantu mereka yang berminat untuk secara langsung dalam program digital dapur digital ini, tetapi juga boleh membantu yang lain-lain. Dan kita berharap akhirnya kumpulan ini dapat keluar daripada kepompong B40 kemiskinan dan menjadi jauh lebih berjaya di masa hadapan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek dapur digital Cloud Kitchen di PPR Wang Sesari, Kuala Lumpur. Sementara itu, Dr. Zaliha memaklumkan projek berkenaan disasarkan untuk menjana pendapatan kumulatif melebihi 1.2 juta ringgit dalam tempoh 2 tahun menerusi 5 dapur digital yang berfungsi sepenuhnya. Justru sebanyak 50 usahawan mikro akan mendapat bimbingan kemahiran perniagaan, teknologi makanan dan pengurusan dapur supaya mereka lebih kompetitif dalam ekonomi digital. Garis Panduan Dakwah menangani kesihatan mental wanita diterbitkan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim bertujuan mencari solusi bagi masalah kesihatan yang semakin membimbangkan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Zulkifli Hassan berkata, panduan kesihatan mental itu dapat membantu para wanita menangani tekanan menerusi fitrah Islam. Katanya Yadim memandang serius isu kesihatan mental dengan mengambil inisiatif melakukan kajian melalui kaedah penyelidikan iaitu perbincangan pakar soal selidik, pengalaman dan bengkel. Dan kali ini kita menjadikan garis panduan kesihatan mental bagi wanita yang berkerjaya menurut perspektif dakwah. Dan ini merupakan satu yang sangat baik. Apa yang kita ingin sampaikan kepada semua adalah simposium ini dan juga penyelidikan yang dijalankan oleh Yadim ini adalah sangat signifikan bagi memberikan bimbingan dan juga panduan kepada wanita, kepada suri rumah, kepada yang berkerjaya untuk menangani isu-isu kesihatan mental menerusi perspektif dakwah, menerusi fitrah, iaitu kita kembali kepada fitrah, iaitu kembali kepada ajaran Islam. Beliau berkata, kajian yang dilaksana Yadim Research Management Center YRMC itu sangat signifikan, malah Yadim secara konsisten komited melaksanakan secara berfasa program kemasyarakatan bagi memberi kesedaran dan pendidikan mengenai kesihatan mental. Beliau ditemui selepas merasmikan Simposium Solusi Kesihatan Mental daripada perspektif dakwah Smile di Ibu Negara. Simposium yang dihadiri kira-kira 300 peserta itu mengumpulkan pakar dalam pelbagai bidang perubatan kesihatan mental dan juga psikoterapi Islam. Ia dianjurkan dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, Universiti Malaya dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Selepas ini, kanak-kanak Gaza habis dibunuh Zionis. Alhamdulillah, bertemu kembali. Selepas mendapat kecaman dunia luar, Israel nafi pihaknya menyerang bangunan pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dengan niat sengaja mencederakan anggota pengaman. Tetapi Perdana Menteri Negara Haram itu, Benjamin Netanyahu, berkata pihaknya cuma mahu memusnahkan markas Hezbollah yang dipercayai beroperasi berhampiran bangunan tersebut. Jelasnya, serangan tersebut tidak akan berlaku sekiranya UNIFIL mengikut arahan mereka untuk keluar dari kawasan tersebut buat sementara waktu supaya mereka dapat menghapuskan markas Hezbollah. Alasannya nampak sama semasa mereka membuat serangan di Gaza kerana mahu memusnahkan kawasan operasi kumpulan Hamas, dan kali ini mereka masih menggunakan alasan yang sama, cuma di lokasi dan kumpulan pejuang yang berbeza. Hezbollah uses UNIFIL facilities and positions as cover while it attacks Israeli cities and communities. These attacks have claimed the lives of many Israelis, including yesterday.
Israel has every right to defend itself against Hezbollah and will continue to do so. We regret any harm done to UNIFIL personnel, and the IDF is doing its utmost to prevent such incidents. But the best way to ensure the safety of UNIFIL personnel is for UNIFIL to heed Israel's request and to temporarily get out of harm's way. Bagaimanapun, Setiausaha Agung PBB untuk Operasi Keamanan Jean-Pierre Lacroix menegaskan pihaknya tidak akan meninggalkan dan akan terus kekal di semua kedudukan di Lebanon, terutama ketika pertempuran semakin sengit antara Israel dan Hezbollah. The decision was made that UNIFIL would currently stay in all its position in spite of the calls that were made by the Israeli Defense Forces to vacate the position that are in the vicinity of the Blue Line. Terdahulu, 5 anggota UNIFIL cedera dalam 2 serangan berasingan di ibu pejabat UNIFIL di Lebanon. Serangan tersebut mendapat perhatian Majlis Keselamatan PBB yang meminta semua pihak menghormati keselamatan dan keamanan anggota serta premis UNIFIL. Masa depan Gaza semakin suram selepas kanak-kanak yang bakal memimpin dan menerajui wilayah tersebut habis dibunuh Zionis. Kementerian Pendidikan Palestin dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 11,406 pelajar dibunuh dan 18,556 cedera dalam serangan Israel di Semenanjung Gaza dan Tebing Barat sejak 7 Oktober 2023. Mengikut data kementerian tersebut, di Semenanjung Gaza, jumlah kanak-kanak dan pelajar yang terbunuh dianggarkan sebanyak 11,292 dan cedera lebih dari 17,965 kanak-kanak. Manakala di Tebing Barat, 114 pelajar terbunuh dan 591 lagi cedera. Sementara itu, seramai 550 orang guru dan pihak pentadbiran terbunuh serta 3,717 cedera di Semenanjung Gaza yang melibatkan serangan-serangan di 362 buah sekolah kerajaan, universiti, bangunan kolej, 65 buah sekolah UNRWA dibedil bom dan dimusnahkan di Semenanjung Gaza. Dalam serangan yang menyasarkan institusi pendidikan itu, 124 premis pendidikan telah rosak dan 62 lagi musnah 100%. Dan kini sebanyak 133 bangunan sekolah kerajaan telah dijadikan sebagai kawasan perlindungan di Semenanjung Gaza. Setakat jam 5 petang tadi, Palestin merekodkan sebanyak 42,344 telah syahid dengan 99,013 lagi cedera. Dan dalam masa kurang 24 jam, seramai 55 orang telah terbunuh dalam serangan Israel. Baik, sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Khadijah Faisal dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.